Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan penalih hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin hadirat yang saya hormati. Di pantai renangi, di kelam mentari, kemudi lautan, sampan tepian, nilai murni di dalam diri menjadi ikutan kehidupan seharian. Hadirin dan hadirat yang dihormati, saya pasti tajuk pidato saya pada hari ini tidak asing lagi bagi kita semua. Nilai murni penyuluh hidup, frasa indah untuk dibicarakan. Sebelum saya mulakan, lebih baik kita mengenal takrif nilai murni itu sendiri. Nilai murni boleh ditarifkan sebagai amalan yang baik dalam kehidupan. Umpamanya, hormat menghormati, tolong menolong, prihatin, bersimpati, berperi kemanusiaan dan lain-lain lagi. Namun, pada era dunia tanpa sepadan ini, amalan murni ini semakin lenyap di telan zaman. Persoalan yang menjadi percaturan minda adalah apakah prakarsa istiqamah yang boleh dijana untuk menjamin amalan suci ini terus diamalkan? Kesedaran tentang nilai murni perlu disemai dan dibajai dari zaman kanak-kanak lagi. Ibu bapa, guru-guru dan masyarakat berperanan dalam memberi teladan kepada kanak-kanak agar mereka mendapat mengamalkan nilai-nilai murni yang ditonjolkan. Hal ini kerana mereka ibarat kain putih yang perlu dicorakkan dengan warna-warna nilai yang baik. Jika coraknya baik, maka cantiklah kain itu. Bak kata pepatah, dan terbuluh biarlah dari rebungnya. Hadirin sekalian, berteraskan pidato saya, nilai murni penyuluh hidup penting dalam kehidupan kita untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya, berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan-amalan nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, rohani dan intelek. Kini, bilangan pelajar di negara kita sejumlah 5 juta orang. Jika tidak diterapkan dengan nilai-nilai murni sejak di bangku sekolah, maka mereka akan menjadi generasi yang akan merugikan negara pada masa kelak. Penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah merupakan benteng dalam diri supaya mereka mempunyai panduan dalam menjalani kehidupan. Hal ini kerana di samping agama, nilai murni mengajar kita apa yang baik dan sebaliknya. Kita tidak mahu generasi muda hanyut dengan gejala sosial tanpa mengamalkan nilai murni dalam kehidupan. Maukah kita saban hari disajikan dengan berita-berita remaja hari ini terlibat dengan lumba motor haram, seks bebas, pembuangan bayi, ketagihan alkohol, penyalahgunaan dadah dan seumpamanya? Jika generasi hari ini lebih mementingkan keseronokan sementara dan mengabaikan nilai-nilai murni dalam kehidupan, maka masa depan sesebuah negara itu pasti agak kelam. Hal ini kerana nilai-nilai murni akan menjadi senjata utama dalam menangani kerosakan dan keburukan sosial dalam kalangan masyarakat, terutamanya remaja. Ternyata, menerusi pemumpukan nilai murni dapat membentuk akhlak dan budi pekerti remaja. Seterusnya, nilai-nilai murni akan mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia. Dalam mencapai perpaduan yang jitu dalam kalangan masyarakat, beberapa nilai murni tidak boleh diabaikan, seperti nilai murni toleransi. Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, yang terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India dan kaum minoriti yang lain. Oleh itu, setiap masyarakat perlulah memahami sensitiviti kaum lain daripada segi amalan agama dan pantang larang kaum masing-masing. Tamsilnya, kita tidak harus mempersoalkan riuh rendah pembakaran mercun pada Tahun Baru Cina. Jelaslah, pengamalan pelbagai nilai murni toleransi dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di samping
nilai-nilai murni lain seperti bekerjasama, berhemah tinggi dan keadilan. Rentetan itu, nilai-nilai murni perlu ada dalam kehidupan adalah untuk membentuk masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Kepatuhan kepada agama dapat membentuk insan mulia yang sentiasa patuh kepada Tuhan dan setia kepada negara. Agama juga dijadikan landasan rakyat untuk menyemaikan kepribadian yang murni. Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing ke dalam jiwa anak-anak. Tambahan pula, nilai-nilai murni yang berasaskan agama penting untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Guru-guru dan keadaan sekolah yang kondusif boleh membantu para pelajar untuk mewujudkan nilai murni dalam diri mereka. Kewujudan nilai murni ini dapat melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja dari bidang akademik tetapi bidang core curriculum. Sebagai contoh, guru-guru yang menunjukkan nilai murni boleh menjadi suri teladan kepada para murid. Tambahan pula, keadaan sekolah yang kondusif dan lengkap dengan kemudahan pembelajaran dapat memudahkan para pelajar belajar dan seterusnya dapat memupuk nilai murni dalam diri mereka. Begitulah caranya sekolah dapat membantu para pelajarnya menjadi seorang yang memiliki nilai murni dalam diri mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat hari ini terlalu materialistik dan mementingkan kemewahan. Oleh itu, tanggapan sesetengah pihak yang menganggap kononnya nilai kasih sayang juga boleh ditukar ganti dengan harta benda merupakan satu kesilapan besar. Sebenarnya, gejala sosial yang semakin berluar-luasa ini berpunca daripada kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa terlalu sibuk dan tiada masa untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka seperti hormat menghormati, amanah, rajin dan lain-lain lagi. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak akan hilang rasa hormat kepada orang yang lebih tua darinya dan akan bersikap pasif kepada rakan-rakan sebayanya. Hal ini sangat perlu dielakkan kerana perkara ini akan merosakkan anak muda pada generasi akan datang. Oleh itu, ibu bapa perlu mencari alternatif lain atau meluangkan masa dengan anak-anak supaya nilai murni dapat diterapkan dengan lebih terperinci. Akhirul kalam, semua pihak sewajarnya berganding bahu untuk mengorak langkah yang afdal bagi memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat, terutamanya kanak-kanak. Mereka lah yang akan memimpin generasi akan datang bagi membentuk sasiah yang terpuji, bagi membangunkan negara supaya negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang lain. Kita sedia maklum bahawa kekurangan nilai-nilai murni dalam diri individu akan menyumbangkan kepada gejala sosial yang semakin meruncing dalam masyarakat. Selaras dengan peribahasa Melayu yang mengatakan, tiada keruh yang tidak dapat dijernihkan, tiada kusut yang tidak dapat dileraikan. Bersama-samalah kita memupuk nilai murni dalam kalangan kanak-kanak dan diri kita. Kerana nilai-nilai murni merupakan penyuluh hidup. Sekian, terima kasih.